Mana tadi? Mana respon tadi? Okey. Alright, so kita pergi kepada 2.4 iaitu teknologi pengeluaran makanan. Okay, saya bacakan, nanti kita bincangkan mana yang kita boleh kupas dengan lebih lebih detail lagi. Mungkin kita ada pengetahuan yang ekstra. Okey, teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Langkah-langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan adalah satu, meningkatkan kualiti makanan. B, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, dan C, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu. D, menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Okey, kalau saya tak silap, Malaysia mengalami ni kuantiti pengeluaran makanan yang tidak mencukupi untuk untuk menampung keperluan rakyat Malaysia. So apa yang kerajaan Malaysia buat? Apa yang mereka buat? Tapi itulah saya rasa pelik juga kan. Malaysia sebuah negara, kalau kita tengok memang kecil lah, tapi kalau kita bandingkan dengan Singapura lagi kecil Singapura, betul tak? Kalau ikutkan Malaysia mempunyai keluasan tanah yang agak besar so saya rasa bolehlah nak tanam apa-apa kan. Siapa yang kekurangan di negara kita yang di mana makanan tu terpaksa diimport daripada luar negara? Apa yang terpaksa diimport dari luar negara? Makanan jenis apa? Awak tahu tak? Boleh type kalau awak nak join untuk perbincangan kita. Apa yang selalu tak cukup, selalu short, selalu pengguna-pengguna bising. Tak cukup Telur. apa? Ya, saya dengar tadi. Telur. Ya, saya dengar. Tak cukup apa? Makanan jenis apa yang tak cukup kat Malaysia ni? Ni pelik ni. Sepatutnya okey, kalau awak tengok dibandingkan dengan Thailand, Thailand sangat bagus dari segi pengeluaran makanan. Pengeluaran makanan dia bukan sahaja dia mengeluarkan makanan dan penternakan binatang, tetapi cara dia mengeluarkan juga sangat bagus, sangat berkualiti, sangat sistematik. Saya pernah tengok dia tanam kelapa. Dia buat batas dan then antara batas dengan batas tu dia gali parit. Menarik sangat teknologi pemakanan. Sebab tu kalau awak tengok, disebabkan dia terlalu efisien, Thailand yang mempunyai lebihan makanan untuk dieksport. Dia proses, bukan proses tau. Dia tanam ataupun dia menternak tetapi menggunakan teknologi yang teknologi yang sangat bagus, teknologi moden ataupun mungkin awak boleh tengok video ataupun mungkin awak boleh cari dekat YouTube bagaimana Thailand menggunakan cara-cara yang bagus inilah. Okey, dan dia sehinggakan mereka boleh mengeksport ke luar negara. Okey, awak ingat langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan adalah untuk meningkatkan kualiti makanan, kuantiti pengeluaran makanan, menggunakan baka yang bermutu dan juga menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Jadi Malaysia ni kalau nak majulah, saya rasa sebenarnya kan kita bukan maju dari segi IT sahaja, bukan maju dari segi pembangunan sahaja. Kita juga maju dari segi dia panggil agriculture. Agriculture tu apa? Pertanian. Awak tengok dekat negara-negara maju seperti Amerika kan. Mereka mempunyai tanah yang luas, dia orang guna drone tau untuk pantau. Pakai drone, teknologi lah. Teknologi moden dan juga bagaimana dia mengairkan ataupun menyiram tanaman pada jumlah kawasan yang sangat luas. So sangat bagus kalau kita dapat belajar daripada mereka. Okay. Cara meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan termasuklah menggunakan baka yang bermutu, menggunakan teknologi moden, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Elok para petani ni hantar bukan pergi sekolah kan, pergi buat training lah. Cara contoh kan, kalau petani yang menanam nenas, apa perlu mereka buat? Okay.
hantar buat mungkin buat workshop ataupun bengkel menanam nenas yang lebih baik mutu lah. Cara-cara apa tu baja jenis apa kan, cara menyiram dan sebagainya. Okey, penyelidikan dan pembangunan ini R&D research and development kena buat. Okey, yang saya tengok saya sendiri ada seorang kawan dia Chinese dia menternak lebah. Okey, dia menternak lebah dia ada dua buah kawasan yang besar satu di Negeri Sembilan dan satu lagi di Perak. Menternak lebah tau dan memberi hasil pulangan yang sangat lumayan untuk dia. So dia actually dia beli yang dekat Negeri Sembilan tu dia beli tanah berbukit tanah berbukit di mana kawasan tersebut adalah kawasan semula jadi hutan. Kat situ banyak lebah. Sangat menarik dia dia punya rumah-rumah lebah dia tu lah memang banyak. Okey, saya teruskan penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Yang ini kena belajar dengan Thailand lah. Ni they are very good ni semua ni. Okey, dan lagi ialah pengurusan tanah yang cekap. Ya. Tapi kalau awak tengok dekat Malaysia ni kan tanah banyak tanah yang terbengkalai. Yang ada masalah masalah kita kata tuntutan waris dan sebagainya kan. Banyak tanah yang tidak digunakan dan terbiar begitu sahaja. Okey. Penggunaan baka yang bermutu. Baka ni pokok boleh dan haiwan pun boleh kan. Okey, penggunaan baka yang bermutu bertujuan untuk mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan juga kuantiti pengeluaran makanan negara. Jadi saya rasalah kat Malaysia ni dia orang kena fokus kepada bidang pertanian lebih sebab tu awak tengok kalau kat Malaysia sudah ada agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia seperti FAMA. Awak tengok FAMA kan? FAMA, MARDI, PORIM. Kalau FAMA khusus untuk memasarkan hasil pertanian. Sebab tu FAMA dia mencipta pasar tani. Pasar tani sebenarnya bawah FAMA. Okay, dia terus ambil bawa semua pengeluar petani-petani yang menanam tu bawa hasil-hasil dia terus ke pasar tani dan tidak melalui orang tengah. Biasa kalau dia orang nak jual kan, dia orang melalui orang tengah beli, lepas tu orang tengah tu yang pergi letak dekat market ke, kat supermarket ke dan kalau lihat kalau ada orang tengah makanan sudah jadi mahal. So dengan adanya pasar tani, makanan hasil pertanian dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Okey, baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu diperolehi melalui teknik pengklonan, kacukan. Ini mungkin untuk boleh haiwan boleh, kacukan haiwan boleh, pokok pun boleh, pengklonan saya tak tahu, haiwan mungkin boleh. Tumbuh-tumbuhan also boleh lah. Kejuruteraan genetik, dia panggil genetic engineering. Lepas tu teknologi mutagenesis. Nanti kita tengoklah ada dia orang terangkan ini Jadual 2.8 menunjukkan contoh-contoh baka yang bermutu yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran. Ini contoh berbuah lebat. Okey, kelapa sawit tenera. Berbuah lebat mempunyai isi rong yang besar dengan tempurung yang nipis. Sebab dia nak hasil minyak tu kan. Dia nak minyak tu biar lebih. Kalau isi rong yang nak lebih, tempurung dan juga dia punya sabut tu kalau boleh biarlah nipis kan. Kandungan minyak yang tinggi. Okey, belimbing bintang Mars. Ini contoh dia. Ini kelapa sawit dan ini contoh belimbing bintang Mars. Ini mungkin dia ada buat R&D oleh pihak inilah M-Star 1 dan juga MARDI. Dia orang buat R&D penyelidikan dan pembangunan tadi. Okey, berwarna kuning, keemasan, manis, rangup, tidak kelat. Inilah bermutu tinggi. Kalau jual pun boleh jual dengan harga yang lebih tinggi sikit lah.
Betik exotica bersaiz besar, mempunyai isi yang manis. Lembu Mafriwal. Okey, menghasilkan susu yang banyak sesuai hidup di kawasan yang beriklim tropika. Ini mungkin ada daripada kacukan boleh jadi kan. Okey, ayam akar putera membesar dengan cepat. Dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Ada setengah orang kan suka makan daging ayam kampung kan. Okey, ini adalah hasil penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan oleh agensi-agensi tertentu lah. Kalau awak tengok di Jabatan Pertanian Malaysia kan. Ministry of Agriculture, MOA dia panggil kan. Dia orang memang buatlah ini semua. Satu lagi kalau awak tengok buah mempelam harum manis. Okey, awak rasa itu R&D ke? Mempelam harum manis? Cuba cek tengok. Okey, nombor 4. Ciri-ciri. Okey, baka itu apa? Cikgu, baka ni adalah genetik. Maknanya daripada satu genetik, gene Gene, gene tu maksudnya genetik yang ada dalam badan ataupun dalam kita kata kalau pokok-pokok lah, kalau haiwan lah. So gene tu dia boleh buat R&D untuk kacukan ke apa ke kan. Macam seladang dengan lembu dia kacuk jadi selembu. Pernah tengok tak? Kacuk seladang dengan lembu. Seladang dia punya tanduk dia panjang. Lepas tu lembu tahulah lembu macam mana. So seladang campur lembu, dia nak daging tu mungkin macam lembu besar macam seladang. Nampak? Pernah tengok tak? Bila ada pameran-pameran pertanian kan, awak kena tengok lah pergi tengok kan, mungkin ada binatang-binatang yang mereka telah buat kacukan. Dipanggil selembu yang saya tahulah. Okey, ciri baka. Baka tu maksudnya daripada dia cipta genetik yang mula-mula tu, dia kacuk dulu, lepas tu gene tu akan turun temurun. Bila dia bertelur ke, dia beranak ke, pokok beranak ke, binatang melahirkan anak ke apa semua, dia akan menghasilkan gene-gene yang ada ciri-ciri baka baik tadilah, kacukan tadi. Boleh faham sebab baka tu dia ada kaitan dengan gene, genetik. Okey. Ciri baka yang bermutu termasuklah makanan seperti daging, susu dan buah-buahan yang lebih bermutu dan berkualiti tinggi, kualiti besar pula, berkualiti tinggi. Penjagaan haiwan, ternakan dan penanaman yang mudah. Ciri-ciri baka yang bermutu, senang nak jaga dan juga kalau pokok senang nak tanam. Okey, kos penjagaan haiwan, ternakan dan penanaman yang rendah. Dah jimat dah kat situ. Maknanya kalau dia boleh buat ini, maksudnya dia dapat benda yang bermutu pada kos yang rendah. Memang biasa orang nak memang kos yang rendah. Untuk menghasilkan sesuatu yang bagus, mereka akan mendapat kelebihan lah. Okey, rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca yang melampau. Okey, boleh jadi katalah contoh kan dia buat kacukan pokok kan. Pokok tu boleh tahan, boleh fight lah, boleh fight bukan boleh gaduh. Boleh fight tu maksudnya boleh menangani lah. Kalau ada serangga perosak tu dia tak mudah jadi rosak lah. Okey, ataupun mungkin cuaca melampau. Cuaca melampau ni contoh terlalu sejuk ataupun terlalu panas. Dan juga rintangan tinggi terhadap penyakit. Ada penyakit-penyakit tertentu mungkin dia boleh mewujudkan genetik yang atau baka yang bagus ini, di mana benda ni tidak akan terkena penyakit-penyakit yang biasa terkena kepada baka yang sebelumnya yang belum dikacukkan lagi tu. Okey. Dan juga haiwan ternakan dan tumbuhan yang cepat tumbuh dan juga matang. Contoh macam tadi kita tengok kan, ayam ni. Okey, dia cepat matang. Memanglah. Kan orang nak cepat daging kan, betul tak? Nak KFC tu, McD ke yang ada ayam tu.
kalau yang menggunakan ayam dalam menu mereka, menu makanan, so mereka tentulah mahukan daging ayam dia beli secara pukal. Kalau boleh dia nak cepat lah, kalau katalah ayam tu lambat jadi dewasa kan, so ambil masa. So kalau boleh dia nak percepatkan. Kalau saya tak silap kan, kalau ayam dia nak cepatkan tumbuh atau matang, mereka buat injection. Betul tak? Mereka inject apa tu? Hormon dia kata kan. Sekarang kita selalu dengar kan yang inject hormon untuk jadi cepat dewasa. Okay, daging pun cantik. Tu sebab dia inject hormon lah. Cuma inject hormon tadi mungkin memberi kesan kepada kita yang makan tu lah pula kalau makan terlebih banyak. Betul tak? Okay, hormon tu masuk dalam badan awak. Contoh kan. Memang betul lah. Kebanyakan orang takut lah kalau terlalu banyak makan produk-produk yang diproses tadi. Mungkin kita akan mendapat jugalah zat-zat yang ada dalam ayam tadi, termasuklah hormon tadi, mungkin terkena dekat kita juga. Okay? Boleh faham semua? Boleh? Okay? Alright. Makanan mentah. Tadi Huzaifah tadi pasal makanan mentah ya. Okay, tak semesti, dia tak semesti makanan mentah sahaja. Dia haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan ya. Okay. Di sini ya, bagaimana penggunaan teknologi membantu untuk meningkatkan lagi mutu produk makanan ya. Yang pertama menggunakan mesin pengisi cecair mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Okey, saya bila cerita pasal pemprosesan makanan, saya juga ada baca, ada lihat video dekat YouTube kan. Dia kata sebenarnya tak bagus makan makanan yang diproses. Okay, mungkin bolehlah makan kadang-kadang tapi jangan selalu takut mempunyai kesan kepada badan kita. Contoh macam kalau awak makan sausage kan, saya tengok orang buat sausage, mungkin kalau awak tengok Ramly Burger kan, dia buat burger kan, kita tak tahu sama ada daging burger ataupun sausage yang dibuat itu adalah daripada daging ayam yang asli, ataupun dia ambil semua parts-parts, bahagian-bahagian yang ada kat badan haiwan tu, dia kisar semua benda. Tidak termasuk tulang lah, okay? Tulang dia buang lah. Mungkin dia ambil sekali gang kulit, boleh jadilah parts-parts tu kan. So itu yang kadang orang rasa macam, kan? Macam geli lah masuk tu kan. Tapi dia orang kena make sure benda tu bersih lah sebelum dikisar, betul tak? Jadi kalau awak tengok produk-produk yang diproses tak semestinya 100% daging, tak semestinya 100% ayam, okay? Dia ada campur benda-benda, mungkin produk ayam juga tetapi tu saya tak tahulah dia beli kat mana kan. Mungkin ada lebihan-lebihan itu dimasukkan juga. Okay, alright. Selain daripada mesin, tengok yang B tu, pengklonan. Pengklonan mengekalkan dan menambah baik ciri-ciri pada baka, tanaman dan haiwan ternakan. Ya, diklonkan. Saya rasa kalau pokok, mungkin klon tu dia akan letak dia letak bahagian pokok yang bagus dan dia sisipkan dekat pokok yang kedua. Ada, saya pernah tengok kan, lepas tu dia potong dahan tu. Potong dahan tu mungkin ada keluarkan dan dia tanam balik. Kan? Pernah tengok kan? Right? Okay, so jentera. Jentera juga kena yang bagus punya lah. Jangan yang lama, betul tak? Yang lama ataupun yang tradisional, yang zaman dulu punya. Kalau boleh biarlah yang terkini lah guna kan. Ini mungkin kerajaan membantulah petani-petani ni kan. Traktor, jentolak, jentuai, semua ni. Kalau nak buat dengan tangan habislah, betul tak? Bukan habis. Maksudnya satu memerlukan tenaga yang lebih, yang kedua masa lah. Masa kalau guna tenaga manusia kan, masa dia akan menjadi
lebih lama berbanding dengan menggunakan jentera. Jentera mempercepatkan proses penanaman dan pungutan hasil pertanian. Cuba cek tengok bagaimana penanaman kelapa sawit dijalankan, bagaimana penanaman nenas dijalankan di Johor. Okay. Okay, kadang-kadang dia orang ni terlibat dengan pertanian ya. Mereka tidak hanya menjual untuk pasaran tempatan. Mereka juga menjual untuk pasaran luar negara kan. Tengok market lagi luas lah. So jangan pandang rendah pada petani-petani kan. Sebenarnya petani ni kalau dia tahu cara nak market untuk seluruh dunia lagi bagus. Sebab saya pernah tengok orang market lumut. Dia macam lumut ya, lumut yang besar tu yang kat Sabah tu apa dia panggil lah. Saya tak ingat dah. Okay, dia tanam kat dalam air. Bukan dia tanam dalam air, dia membiak lumut tu yang besar tu kat dalam air. Okay, dan dia punya pasaran ekspor sampai luar negara dia orang. Awak tengok je, dia orang tu duduk atas air nampak macam miskin je kan. Tapi sebenarnya, okay, dia dapat mengeksport produk lumut mereka hingga ke luar negara. Okay, hujan. Okay, pendidikan dan bimbingan untuk petani. Ini hasil daya usaha daripada pihak kerajaan lah. Okay, dapat mengumpul para petani ini untuk menghadiri latihan ya. Okay, bagaimana cara menjaga kualiti makanan, kuantiti pengeluaran. Okay, saya pernah join dia panggil dia nak mengekalkan jangka hayat. Okey, jangka hayat makanan dia letak dalam boiler. Okey, dia panaskan dalam suhu yang tertentu So mungkin makanan tu boleh tahan lebih lama, mungkin dalam setahun. Okey. Saya tak ingat dah ada teknik nama dia yang digunakan itu Okey. Nanti saya sebut, kalau saya ingat saya akan sebut kepada awak. Okay, alright. Jadi awak tengok di sini, pendidikan dan bimbingan untuk petani, agensi atau institusi yang memberikan pendidikan dan bimbingan kepada petani dalam bidang pertanian seperti penggunaan baka yang bermutu dan teknologi moden untuk meningkatkan kualiti makanan dan pengeluaran makanan segera, termasuklah orang-orang yang agensi-agensi kerajaan yang terlibat di Malaysia kita tak tahu luar negara tu cerita lain. Kat luar negara ni di Malaysia wujudnya agensi yang disebut sebagai MPOB. MPOB ialah Malaysian Palm Oil apa? B stand for lembaga dalam bahasa Inggeris apa? Malaysian Palm Oil lembaga minyak sawit MPOB, dia membuat penyelidikan tentang penghasilan kelapa sawit yang lebih baik. B, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. MARDI banyak menghasilkan kajian-kajian yang berkaitan dengan ataupun penyelidikan yang berkaitan dengan meningkatkan lagi mutu pengeluaran lagi kita ada Advanced Technology and Breeding Center ABBC, and then kita ada MPOB tadi kelapa sawit. Banyak sebenarnya kalau awak tengok FRIM awak tahu tak? FRIM ni perhutanan macam tu lah lebih kurang Lembaga Perhutanan Malaysia, FRIM. Dan yang saya sebut tadi Pharma membantu petani menjalankan pemasaran, marketing untuk hasil-hasil pertanian mereka. Boleh faham? Semua? Saya cakap je kan?
Boleh dengar ya? Kalau tak faham tanya saya ya. Boleh? Boleh ya tanyakan? Alright. Kita pergi kepada seterusnya, penyelidikan dan pembangunan. Okey, penyelidikan dan pembangunan telah menyumbang kepada pelbagai kaedah dan teknologi baru untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Saya tengok macam sekarang Malaysia tak berapa rancak hasil usaha untuk pertanian ni tak berapa rancak. Kan? Senyap je sekarang semua kan? Mana pergi semua orang? Okey. Okey, kita pergi pada seterusnya, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Malaysia kan kawasan yang besar sebenarnya, tapi saya tak tahu penggunaan tanah tu mungkin ada yang mendapat bimbingan daripada kerajaan. Saya pernah tengok penanaman watermelon pula. Ini dia panggil apa ya? Timun yang macam sorry. Apa rock apa benda? Honeydew kan? Rock melon. Sorry. Saya lupa. Rock melon. Awak tahu rock melon berapa ringgit dekat pasar raya? Awak tahu tak rock melon berapa ringgit kat pasar raya? Sangat mahal. Pasar raya pergilah letak kat Jaya Grocer kan? Oh, lemak. Mahal. Sangat mahal ya, berpuluh-puluh ringgit untuk sebiji. Padahal awak boleh tanam kat rumah je sebenarnya. Dan tanam tak perlu pakai tanah yang luas. Awak tanam dalam paper bag pula. Awak tanam dalam apa? Yang plastik bag tu pun boleh tanah dia. Okey, boleh buat. Lepas tu dia menjala tu awak buatlah dia punya tempat apa dia menjala tu kan. Boleh buat kat rumah kan. Okey, rock melon dia panggil ya. Rock melon mahal tau. Rock melon. Okey, penggunaan tanah dan kawasan perairan perlu dilaksanakan secara optimum kerana keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai adalah terhad. So saya cadangkan pelajar-pelajar cuba pergi ke YouTube kan, cari bagaimana penanaman pokok kelapa. Dia bukan pokok kelapa yang tepi laut tu bukan. Pokok kelapa dia tu macam katik sikit. Tak tinggi sangat. Tapi menghasilkan buah yang banyak. Okay. Saya sangat kita kata macam kagum tengok antara pokok kelapa tu dia boleh buat parit dan air lalu kat situ. Saya tak tahu macam mana dia buat kan. Menarik. Okay. Antara cara mengoptimalkan penggunaan tanah dan kawasan perairan untuk meningkatkan hasil pertanian dan peternakan adalah seperti berikut. Okay, ni dia bagi cadangan bagaimana ya mengoptimumkan. Awak tahu apa maksud mengoptimumkan? Mengoptimumkan tahu tak apa dia maksud dia mengoptimumkan? Siapa nak jawab mengoptimumkan? Ada jawapan? Bukan, Adlina. Mengoptimumkan tak sama dengan memaksimumkan. Dia ada 3 kategori saya bagi tahu awak ya. Satu meminimumkan, yang kedua mengoptimumkan dan yang ketiga memaksimumkan. Maksimum you pergi pada yang terbanyak sebanyak mungkin memaksimumkan. Kalau meminimumkan maksudnya awak pergi kepada yang ter apa? Yang paling kecil, yang paling sikit boleh awak buat. That is meminimumkan. Maksimum buat yang paling terbanyak, tetapi mengoptimumkan awak pilih satu bilangan, satu number yang awak boleh keluarkan dalam jumlah yang terbaik. Okey, tapi kat sini kalau kita cerita pasal mengoptimumkan penggunaan tanah, maksudnya apa? Mengoptimumkan penggunaan tanah maksudnya menggunakan tanah tu sebaik yang mungkin. Faham Menggunakan tanah tu sebaik yang mungkin, mengoptimumkan. Maknanya tak ada kata kalau tanah tu ada 1 ekar, maknanya 1 ekar tu penuh pakai. Boleh? Tanamlah apa-apa. Contoh kan, kalau tanam kelapa sawit, bawah pokok kelapa sawit tu you tanam apa? Mungkin you nak tanam apa?
Boleh tanam apa? Bawah pokok kelapa sawit. Awak tengok yang mungkin awak pergi dekat ladang-ladang kelapa sawit kan, mungkin dia orang ada tanam lagi kat bawah tu. Pokok apa biasa? Boleh, pokok nenas boleh. Kawasan tu. Saya rasa pokok nenas dia perlukan tanah yang berbeza ya. Okey. So tengoklah pokok apa yang sesuai ditanam antara kelapa sawit tu. Tu dia panggil mengoptimumkan penggunaan tanah. Maknanya kalau boleh ada ruang, guna sebaik mungkin. Okey. Alright, so kita pergi kepada ini yang pertama, mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian ataupun peternakan. Maksudnya kalau ada ruang kecil pun kalau boleh guna pakai. Menyuburkan kawasan tandus. Saya pernah dululah saya ingat kan, di Malaysia kan dia menggalakkan rakyat Malaysia menanam. Kalau tak ada tanah pun tanam dalam pasu. Nampak tak? Tanam sayur ke apa ke dalam pasu tapi sekarang dah tak bunyi dah benda tu. Senyap je semua kan. Tak ada galakan lagi lah untuk itu. Okay. Okay, seterusnya ialah menyuburkan kawasan tandus. Maknanya kawasan yang tidak berapa subur. So mungkin awak boleh gunakan teknik-teknik terbaru untuk menyuburkan tanah. Tapi awak tengok, pernah tak awak tengok Saudi Arabia sekarang dia orang sedang menjadikan tanah desert apa? Tanah apa? Tanah yang tandus. Apa dia panggil? Desert dalam bahasa Malaysia apa? Bahasa Melayu. Betul Alif, betul Adlina ya. Padang pasir. Awak tengok di Saudi Arabia, mereka menjadikan tanah padang pasir sebagai satu kawasan yang sangat subur sekarang. Saya tak tahu macam mana dia buat pengairan. Mungkin dia ada guna teknik bawah tanah tu lah. Okay, bawah tanah tu mungkin dia ada letak punca air ke apa, jadi bahagian atas tu jadi subur. Kan? You tengok tu. Saudi Arabia dan sebab Saudi Arabia ni dia banyak duit tau. Duit daripada hasil minyak kan. Duit daripada hasil minyak tu. Tapi awak kena ingat satu hasil minyak ni lama kelamaan akan habis. Betul tak? Minyak dia bukan sumber bahan api yang boleh apa dipanggil lah renewable tu diganti, tak boleh diganti. Petroleum kan contoh kan yang digali petroleum minyak dalam tanah dia orang. Okay, kalau dia gali kalau dah pakai habis lah kan. Tapi awak kena ingat simpanan minyak bawah tanah tu lama kelamaan akan habis. So nak tak nak mereka kena fikirkan cara lain untuk generate balik kekayaan lain selain daripada petroleum sebab mereka dah tahu bahawa petroleum ni satu masa nanti akan habis. So dia kena buat cara lain. Mungkin cara untuk menyuburkan tanah, menghasilkan menghasilkan tanah yang subur, menghasilkan pokok-pokok, sayur-sayuran dan sebagainya kan. Dia orang nampak macam tu kan. Okey. Menyuburkan kawasan tandus, mengusahakan kolam pelombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquaculture air tawar. Okey, ni dia guna kolam perlombongan. Sungai pun boleh. Sungai boleh Sungai adalah air yang lalu, air bergerak. Tapi kalau kawasan pelombongan bukan air bergerak. Saya rasa tak berapa, tak tahulah. Mungkin ada lah orang buat kawasan pelombongan yang terbiar. Tapi kawasan pelombongan ni air dia tu tak bergerak. Tapi kalau you menternak ikan air tawar di kawasan sungai, saya rasa bagus. Okay. Right. Mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquaculture marine. Siapa yang minat di bahagian marine, biologi marine ni, boleh join Universiti Malaysia Terengganu, UMT. Sebab dia dekat dengan laut kan. So banyak dia orang punya
khusus-khusus dia ada kaitan dengan marine, biologi, laut semualah. Okey ya. Kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai. Okey, yang ini adalah tanah paya ni. Tanah paya ya boleh digunakan sebagai kawasan aquaculture marine. Membina empangan dan tali air untuk tanah perairan dan peternakan yang kekurangan bekalan air. Okeylah. Nak bina empangan ni kos tinggi ni. Kos sangat tinggi. Tapi kalau dia sekali buat, semua kawasan tu akan mendapat faedah lah. Okey, dan juga tali air. Okey, ini adalah input extra daripada buku ini, iaitu dia tunjuk kat sini apa tu, satu kita gambaran ya, satu gambaran bagaimana menjalankan teknik pertanian aeroponik dan juga pertanian hidroponik untuk mengurangkan penggunaan tanah, dan juga kalau awak boleh lihat hasil-hasilnya juga sangat bagus. Betul tak? Sangat bagus. Kat sini saya rasa mungkin jauh kemungkinan di sini ya. Jauh daripada jangkitan kuman, betul tak? Dan cepat ni. Kan? Dan subur, sangat subur. Sebab apa? Air ni, air yang dilalukan ini mempunyai zat-zat makanan yang telah disediakan. Kalau tengok dia letak dalam tangki, lepas tu tangki tu disedut masuk dalam takung ini. Yang masuk dalam takung kan. Ini hidroponik ya. Yang ini adalah aeroponik. Okey, aeroponik ni nampak macam tergantung ya. Muncung kabut. Okey, kita tak tahu ini ya. Saya tak berapa arif juga berkaitan dengan aeroponik ni. Nampak aeroponik ni dia tak kena pun air. Tapi kat sini dia ada udara yang lembap. Okey, udara yang lembap. Okey, boleh jadi kat sini dia atau apa ni, dia menghasilkan spray, boleh jadi kat sini ya, spray untuk kena kepada akar-akar di sini. So dia tak tercelup macam ini dia tercelup kan, akar tercelup dalam nutrien air. Dan di sini tidak ya. Okey, muncung kabut. Okey, muncung kabut tu guna untuk apa tu? Mungkin nak spray air lah. Okey. Okey, kemudian pengurusan tanah yang cekap. Okey, betul, sebab tak boleh diperbarui apa dia, padang pasir, petroleum. Petroleum sebab dia karbon. Bagaimana petroleum terbentuk? Awak kena tahu, petroleum terbentuk ialah apabila bawah tanah tu beribu-ribu tahun zaman dahulu, bawah tanah tu ada apa dia, kalau petroleum adalah haiwan. Petroleum hasil daripada haiwan. Dan arang batu hasil daripada pokok, batang pokok yang tertimbus beribu-ribu tahun. Yes. Minyak adalah daripada haiwan. Maksudnya di padang pasir tu suatu masa dahulu adalah sebuah kawasan yang subur. Awak percaya tak saya cakap? Subur mesti ada haiwan kat situ. Betul tak? Tapi kalau sekarang tengok padang pasir tak ada haiwan lah. Jadi zaman dahulu, berjuta tahun mungkin zaman dahulu, padang pasir merupakan satu tempat yang subur di mana ada haiwan di situ hidup. Betul? Okey, kalau arang batu asalnya daripada pokok, pokok-pokok itu karbon. Okey, pengurusan tanah yang cekap. Antara kepentingan pengurusan tanah yang cekap adalah untuk mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil makanan, meningkatkan kuantiti. Lain kualiti lain kuantiti. Kuantiti ialah jumlah. Meningkatkan jumlah hasil tanaman. Kalau kualiti maksudnya mutu ataupun hasil tanaman tu lebih baik daripada yang sebelumnya. Lebih baik macam mana? Awak boleh tengok daun lebih besar, daun lebih segar, tak mudah kena penyakit, tu mutu tinggi. Okey. Alright, so kita tengok kawasan pengurusan tanah yang cekap di sini. Penggiliran tanaman. Nampak ya? Penggiliran tanaman. Okey, satu musim dia tanam pokok A contoh. Lepas tu musim yang kedua dia tanam pokok B.
Musim ketiga dia tukar balik. Mungkin pokok yang A ke, lepas dia tukar B. A, B, A, B. Ataupun mungkin dia ada beberapa pokok lain. Kenapa awak rasa dia buat penggiliran tanaman? Ya, sebab tanah tersebut akan mempunyai apa dia? Mempunyai kita kata apa ya? Zat dalam zat ataupun nutrien tanah tu dapat ditukar ganti sebab pokok kan mungkin dia punya peratusan dia punya apa contohlah nitrat ke kan peratusan mineral-mineral yang diperlukan tu dia lain-lain tau. So dia bertukar ganti. Jadi bila bertukar ganti zat tu akan jadi lebih mungkin lebih banyak dan jadi pelbagai. Okey, kemudian kita pergi kepada tanaman campuran. Dalam suatu kawasan pertanian, beberapa jenis tanaman dapat ditanam bersama-sama. Macam saya cakap tadilah, kelapa sawit, bawah pokok kelapa sawit tu mungkin dia tanam apa-apa kat bawah tu pokok yang sesuai lah boleh hidup dengan menggunakan tanah yang sama dengan kelapa sawit tu. Kaedah ini dapat memastikan kesuburan tanah. Okey. Beberapa jenis pokok di atas tanah yang sama. Okey, penanaman teres. Penanaman secara teres membantu mengurangkan hakisan tanah. Okey, untuk teres lebih sesuai untuk tanah yang berbukit. Betul tak? So kalau saya rasa kalau awak pergi Indonesia kan, dia tanam padi di kawasan lereng-lereng bukit. So teres lah. Dan kat Malaysia mana ada? Malaysia ada tak orang tanam padi dekat lereng bukit? Ada ke tak? Ada? Pernah tengok? Tak ada kan? Orang kat Malaysia tak suka tanam dekat kawasan yang berbukit. Yang berbukit dia tanam pokok kelapa sawit. Kan? Okey, seterusnya penggunaan racun serangga. Penggunaan racun serangga, proses penghapusan serangga perosak tanaman seperti belalang dijalankan untuk menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Penggunaan racun serangga mempunyai kebaikan dan keburukan. Okey, kebaikan apa racun serangga? Yang pertama, macam saya suruh awak baca pula. Tak ada lagi untuk ikut buah apa yang banyak permintaan. Boleh. Boleh. Yelah biasanya kalau nak tanam pokok yang mempunyai permintaan yang tinggi lah. Kalau tak ada permintaan buat apa you tanam, betul tak? Tanam pokok taugeh. Mungkin lah orang guna untuk masak tapi tak banyak pokok taugeh kan. Kat rumah pun boleh tanam ke tak? Betul eh? Right, untuk ikut buah apa yang banyak permintaan. Betul? Okay, cuba cek tengok harum manis. Adakah ia adalah satu kacukan? Okay, kalau pokok teh ada saya pernah tengok. Pernah tengok apa Adelina? You pernah tengok apa? Di kawasan yang berbukit for sure, yes, betul. Di Cameron Highland, tanam pokok teh di kawasan yang berbukit. Yes, betul. Bukan padi Okey, kebaikan untuk penggunaan racun serangga ni ada baik dan ada buruk. Kita tengok ya, yang pertama kebiasaannya tidak mempengaruhi kadar pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Hasil tanaman mudah digunakan. Dapat diaplikasikan pada kawasan yang luas dengan menggunakan drone atau kapal terbang yang kecil. Menggunakan racun serangga pakai drone Okey, keburukannya mencemarkan alam sekitar. Betul? Menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan. Mungkin kali pertama kena racun serangga tu binatang tu mati. Lepas tu mungkin second time, third time kan dia dah kuat dah. Dia dah boleh lawan dah dengan racun perosak tadi. Dia dah jadi kuat kan, dia tak mati tadi. Yang seterusnya tu ya. Dia berdaya tahan tinggi lah. Okey, seterusnya membunuh cacing tanah dan mikroorganisma yang berfaedah dalam tanah. Oh okey. Racun serangga ni boleh membunuh haiwan-haiwan lain yang ada kat dalam tanah termasuk cacing dan mikroorganisma yang berfaedah
mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Okay, racun serangga mencemarkan tanah dan hasil pertanian dan juga berbahaya kepada manusia. Dia tak bubuh kat situ. Berbahaya kepada manusia yang makan pokok sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang terkena racun serangga. Jadi kita sebagai pengguna mestilah mengambil daya usaha yang lebih sikit untuk mencuci. Bila kita beli sayur, kita beli buah, kita kenapa? Beli sayur, beli buah, awak kena basuh bersih-bersih, rendam dulu. Betul tak? Pernah dengar tak? Kena rendam dahulu. Sayur dan buah-buahan tu kena rendam dahulu. Ada yang pernah saya dengar letak larutan bicarbonate. Bicarbonate. Sorry. Gunakan larutan bicarbonate. Letak sikit lah dia punya serbuk bicarbonate tu. Supaya dia akan menanggalkan racun-racun serangga ke apa yang digunakan sebelum tu. Memang betul pun. Macam kan dia actually dia nak buang, dia nak suruh serangga tu jangan ada dekat pokok tu, tapi pada masa yang sama bila dia spray dekat pokok ataupun buah, melekat dekat dinding buah dan dinding pokok tadi, sayur tadi. So kita yang makan tu jadi bahaya lah. Boleh mati. Bila bukan boleh mati. Maksudnya bila dimakan dalam waktu yang lama ataupun dalam dalam jangka masa yang lama atau terlalu kerap kan makan, akan menyebabkan kalau tak mati boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang kronik. Betul tak? Daripada racun serangga tu membahaya. So kena rendam dululah sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang anda makan rendam dahulu. Ada setengah tu letak air garam. Saya pernah dengar juga dia orang suruh letak air garam kan. Pernah dengar? Mak you pernah buat tak? Dekat dapur kalau beli pokok, beli sayur-sayuran ataupun buah-buahan, ada tak mak you rendam dulu? Ada? Ada tak? Tak pernah tengok? Tunggu-tunggu makanan dah siap. Tak tahu bagaimana. Itu bahaya juga contoh kan kalau kita makan dekat restoran, mana-mana lah. Kita nampak benda dah siap sedap kan, betul tak? Tapi awak tak tahu bagaimana mereka membersihkan hasil-hasil sayur ataupun buah-buahan tersebut. Kalau takut tentang kebersihan, beli dan buat sendiri kat rumah lah. Okay. Kawalan biologi. Kawalan biologi merupakan kaedah mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa-pemangsa dan parasitism, parasite, yang digunakan untuk mengawal proses tanaman di sesuatu habitat. Maknanya awak nak bunuh satu kumpulan haiwan, awak guna satu haiwan lain. Contoh apa? Mungkin dekat sawah padi tu kan banyak apa? Banyak katak. Betul? Banyak katak. So apa awak guna? Untuk menghalau katak daripada situ. Awak guna binatang juga. So awak guna binatang apa untuk menghalau katak daripada situ? Yes, betul Alif. Betul. Saya tak nak sebut je. Okey. Burung hantu. Yes, betul. Kalau nak halau tikus, letak burung hantu. Kalau nak halau burung, letak apa? Awak letak apa nak halau burung? Yes, betul. Scarecrow. Tahu apa scarecrow kan? Tahu? Scarecrow tu dia kalau kita panggil orang-orangan, betul tak? Bentuk macam orang, lepas tu awak pakaikan baju dekat bentuk orang tadi, lepas tu pacak kat tengah-tengah apa? Tengah-tengah sawah ataupun ladang yang open space ladang kan. So burung tengok dia ingat manusia. So dia tak berani. Kan? Betul tak? Burung ingat manusia, so dia tak berani nak landing kat situ lah. So jadi menggunakan haiwan untuk menghalau haiwan lain lah.
Itu yang dipanggil sebagai kawalan biologi, mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Okey, contoh kawalan biologi adalah seperti berikut. Menggunakan burung hantu dan ular untuk memburu dan memakan tikus di ladang kelapa sawit. Memelihara ikan dalam kolam untuk memakan jentik-jentik. Yes. Menggunakan kumbang ladybird bagi memakan perosak tumbuhan. Afiq. Okey, menggunakan penyengat yang bertelur dalam telur rama-rama. Okey, ni macam-macam Alright, kelebihan dan kelemahan haiwan kawalan biologi adalah seperti berikut. Yang pertama, kelebihan lebih mesra alam. Tidak mencemarkan alam sekitar, tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak tumbuhan, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan. Kalau macam awak spray racun perosak kan, sekali spray mati, 2 kali mati, 3 kali dia dah kuat dah. Sebab dia ada immune, guna perkataan itu kan, immune. Okay, lebih murah. Guna binatang-binatang ni untuk bantu kamu lah. Okay, untuk bantu petani-petani bukan awak ya. Okay, kelemahan. Kelemahannya mengambil masa yang panjang untuk mengurangkan populasi perosak tanaman. Ia ambil masa. Suka meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup. Hasil dia tu kita suka nak ramal. Mungkin dulu banyak, sekarang okey, banyak ke sikit ke awak tak boleh. Mungkin tak berapa nampak lah kan. Memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan. Mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasite menjadi tidak terkawal. Kan? Jadi awak nak kawal Cik T tadi, awak letak apa dia tadi? Burung hantu ataupun JU. Tapi kata lama kelamaan kan lebih pula burung hantu ni. Burung hantu yang terlebih banyak pula kat situ. So masalah juga kan. Okey, boleh kita jawab soalan ni tak? Okey, awak jawab kat sini ya. Boleh jawab sama ada bertulis ataupun bertulis ataupun awak jawab secara guna mic. Apakah kepentingan baka yang bermutu? Apakah kepentingan baka yang bermutu? Okey, jawapan? Apa jawapan kamu? Boleh tengok. Okey, dia kata apakah kepentingan baka yang bermutu? Apakah kebaikan baka yang bermutu? Untuk kebaikan baka yang bermutu. Kat mana jawapan dia? Mana dia cerita pasal baka yang bermutu ni jawapan dia. Apa dia jawapan dia? 3. 1, 2 dan 3. Penggunaan baka yang bermutu. Dia nombor 1 tu jawapan dia. Okey, apa dia? Cuba sebut. Sebut. Jawapan dah ada. Tolong jawab aja. Okey, yang pertama apa? Ada berapa orang? 10 orang dalam grup ini ada 10 orang. Jangan diam semua. Okey, ambil bahagian sama-sama. Okey, menjawab soalan. Okey, jawapannya ialah awak form 5 Form 5 kena aktif. Okey, tak boleh senyap aja. Form 5 kena aktif. Apa? Jawapannya ialah mempelbagaikan sumber makanan. Okey, betul. Meningkatkan kualiti makanan. Bagus. Dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Sangat bagus. Jawapan tu betul. 3 tu ya. Okey, untuk mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti dan juga kuantiti pengeluaran makanan negara.
Ingat negara ada kena ada perkataan negara kat belakang tu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Teng teng teng. Okey, kita pergi. Nyatakan 3 ciri baka yang bermutu. Nyatakan 3 ciri baka yang bermutu. Apakah dia 3 ciri baka yang bermutu? Hah, itu jawapan dia nombor 4. Ciri-ciri baka yang bermutu termasuklah kategori sebenarnya, kategori-kategori yang dimaksudkan sebagai baka yang bermutu termasuklah, okey, yang pertama makanan. Okey, kalau kita explain pasal makanan, okey, makanan tu adalah contohnya seperti daging, susu, buah. Okey, kita boleh bagi contoh. Makanan contohnya seperti daging, susu, buah-buahan, sayuran yang lebih bermutu dan berkuantiti besar. Okey, kalau kita cerita pasal lebih bermutu, awak boleh explain lagi sebenarnya. Betul tak? Boleh explain lagi apa yang dimaksudkan yang lebih bermutu? Warna lebih lebih terang contoh kan. Rasa lebih manis, macam itulah lebih kurang bermutu tinggi kan. Okey, berkuantiti besar maksudnya menghasilkan jumlah yang lebih banyak. Okey, dari segi penjagaan, haiwan ternakan dan juga penanaman, tumbuh-tumbuhan yang lebih mudah. Okey, ni antara jawapan dia lah. Dia nak berapa tadi? Dia nak 2 kan? Dia nak 2. So awak jawab salah satu lah. Dari segi makanan awak boleh explain apa. Dari segi penjagaan haiwan macam mana. Kos penjagaan haiwan ternakan penanaman yang rendah. Rintangan yang tinggi terhadap penyakit. Maksudnya dia boleh lawan penyakit. Boleh lawan daripada diganggu oleh serangga perosak. Dan juga boleh tahan oleh cuaca yang melampau. So kalau awak tengok dari segi haiwan ternakan dan tumbuh-tumbuhan, cepat tumbuh dan cepat matang. Okay, boleh faham ya? Kalau orang cepat tumbuh, cepat matang ni susah sikit, betul tak? Awak pernah tak tengok satu movie cerita orang tu daripada baby dia jadi besar cepat. Lepas tu lalas dia jadi tua. Siapa pernah tengok cerita tu? Lepas tu dia matang cepat. Ni cerita tu macam nama dia, saya lupa dah. Siapa pernah tengok cerita macam mana seorang manusia tu dia punya perubahan, saya turun jauh sangat. Perubahan dia terlalu cepat pertumbuhan dia dan dia jadi tua cepat. Dan kemudian dari tua dia jadi muda balik. Saya tak tahu ada tak manusia ke cerita tu macam fiction ke apa kan. Okey, nombor 2A. Namakan 2 teknologi moden yang digunakan untuk penanaman tanaman tanpa tanah. Tadi contoh yang dibagi tadi apa dia? Ini. Apa dia tu? Jawapannya? Jawapannya ialah teknik pertanian aeroponik dan juga teknik pertanian hidroponik. Itu jawapan dia. Okey. Okey, kemudian kita pergi pada 2B. Apakah teknologi moden yang diaplikasikan untuk mempengaruhi baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu? Apakah teknologi moden yang digunakan, diaplikasikan tu maksudnya digunakan untuk memperolehi baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu? Okay, kita tengok di bahagian teknologi. Bahagian teknologi, di sinilah. Okey. Di sini adalah jawapannya. Satu dia guna mesin, awak boleh terangkan tentang mesin apa. Ataupun dia menggunakan klon. Okey, pengklonan. Ataupun dia menggunakan jentera. Okey, kalau awak sebut jentera, awak explain sikit. Boleh?
Okey, awak tulis situ. Teknologi moden yang digunakan ialah pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan juga teknologi mutagenesis. Maknanya awak sebut yang ini pun dah okey kot. Tapi tadi bukan ini penggunaan teknologi moden. Okey, yang mana yang ada sebut pasal mutagenesis tadi? Kau ingat tak? Semua tak ingat. You all semua ada nota tak? Nota ada. Bukan di sini jawapannya. Di sini lebih kepada macam jentera pengklonan kan. Ini jawapan dia yang ada dia sebut tentang mute. Okey. Yang kat sini. Ini jawapan dia. Ini penggunaan baka yang bermutu. Okey. Tadi soalan dia apa tadi? Ni muka surat 226. Okey, awak tengok di muka surat 226 ini, di sini jawapan dia ya. Baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu diperolehi melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Ini jawapan dia ya. Okey. Maknanya baka tanaman dan haiwan itu adalah daripada proses teknik pengklonan dan sebagainya tadilah yang kita jawab tadi, okay? Alright. Okay, seterusnya kita pergi 3A. Namakan satu tanaman yang dikaji secara aktif oleh MPOB. MPOB apa? Siapa nak jawab MPOB? Yes, 3A. MPOB adalah minyak kelapa sawit Malaysia. Mutagenesis. Ni dia ada kaitan dengan jin jugalah. Jin penghasilan baka, mutation. Kalau tak silap, muta tu adalah daripada perkataan mutation. Okay, mutagenesis. Mungkin lebih kurang mungkin ada kaitan dengan pengklonan jugalah mutagenesis ni kan. Alright, ni dia ada kaitan dengan genetik ya. Okay. Nombor 3B, namakan agensi kerajaan yang memajukan hasil tanaman negara. Apakah dia? Agensi kerajaan yang memajukan pemasaran hasil tanaman negara. Apa dia jawapan dia? Ini adalah 3B. Namakan agensi kerajaan yang menghasilkan pemasaran. Yang saya sebut tadi. Pemasaran. Come on. Fama. Betul. Alif. Very good. Fama ya. Okey, kita pergi pada nombor 4. Huraikan 3 cara pengurusan tanah yang cekap. 3 cara pengurusan tanah yang cekap. Iaitu apa? Kat mana jawapan dia? Ingat tak? Saya nak suruh awak yang jawab, apa saya yang jawab kan, awak yang belajar kan. Saya pemudah cara ya, saya membantu awak. Okey. Cara penanaman. Ini kawalan biologi. Apa jawapan dia? Ada yang type tak? Ya betul. Penggiliran tanaman, tanaman campuran, penanaman teres, pengairan. Betul tak? Pengairan. Penggiliran tanaman, tanaman campuran ada. Sistem tanaman tutup bumi. Ada sebut ya. Sistem tanaman tutup bumi. Tambah ya. Selain daripada apa yang Adrina Hamis jawab ini. Penggiliran tanaman betul, tanaman campuran okey, penanaman teres. Penanaman teres tak disebut ya. Penggiliran tanaman, tanaman campuran, sistem tanaman tutup bumi.
tanaman kontang, penanaman mengikut kontur. Okey, kontur tu teres lah, betul lah. Penanaman, disebut sini penanaman mengikut kontur. Kontur bentuk muka bumi. So kat sini penanaman teres. Dan juga sistem bersepadu. Sistem bersepadu. Ataupun tanaman giliran tadi lah kan. Bergilir-gilir tanam tadi kan. Okey, dia nak berapa? 3 kan? Pilih antara salah satu yang saya sebut tadi lah. Dapat tak yang saya sebut tadi? Penggiliran tanaman, tanaman campuran, sistem tanaman tutup bumi, tanaman kontang, penanaman mengikut kontur. Kontur tu bentuk muka bumi lah. Tu mungkin ada kaitan dengan teres. Bentuk muka bumi yang berteres, dia bukit. Dan juga sistem bersepadu. Okey, kita pergi pada nombor 5. Apakah kawalan biologi? Kawalan biologi ialah apa? Oh, sistem tanaman tutup bumi mana? Okey. Sistem tanaman tutup bumi. Okey, kalau yang saya tahu biasanya kan dia tanam pokok yang melata tau. Pokok yang melata supaya tidak ada pergerakan tanah. Satu, untuk mengelakkan daripada tanah runtuh, mengelakkan daripada pergerakan tanah, dan juga satu lagi memang untuk menyuburkan tanah lah. Okay, tanaman tutup bumi. Okay, sistem tanaman tutup bumi macam mana? Okay, ada kegunaan dia lah. Mungkin sama macam, dia bukan macam tanaman bergiliran, dia memang tutup terus. Di situ mungkin dia nak mengukurkan lagi keadaan tanah di situ, dan mungkin memperbaiki struktur tanah, dan juga apa, mungkin menambah nutrien juga. Okay, jadi di sini kita tengok ya, apakah kawalan biologi? Kawalan biologi ialah merupakan kaedah yang menggunakan interaksi antara organisma seperti mangsa pemangsa dan parasitism, parasite, untuk mengawal perosak tanaman di suatu habitat. Okay, saya ada nota ni kan? Ada tak nota ni? Okay. Dan nombor 5B, beri satu contoh kawalan biologi. Tadi kita banyak sebut kan? Nak halau Cik T, awak guna apa dia? Guna burung. Guna burung ke? Nak halau Cik T tadi. Burung hantu, burung hantu, yes. Awak guna burung hantu. Dan yang lain-lain lah. Kan dalam nyanyian orang Melayu kan? Dia kata, bangau, oh bangau, mengapa engkau, apa benda tu? Satu kan? Last kali pergi kat mana? Last kali. Awak ingat tak lagu tu? Bangau, oh bangau. Tak tahu okey, tak apa. Lepas tu katak tu kenapa engkau ni berbunyi ke apa. Lebih kurang lah. Cuba cek balik lagu. Itu lagu lama sebenarnya. Okay, and then teknologi pemprosesan makanan. Okay, kita ada 20 minit lagi lebih kurang ya. Teknologi, kalau boleh saya nak habiskan chapter 2 ni secepat yang mungkin ya. Sebab tu saya pergi laju sikit ya. Okay, kebanyakan bahan mentah yang diubah kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan dapat ditahan, makanan dapat tahan lama. Tahan lebih lama, lebih enak, menarik dan mudah dicernakan. Okay, contoh teknologi pemprosesan makanan termasuklah pemanasan bahan makanan melalui teknik celur. Yang ni lah teknik celur tadi lah yang saya cakap tadi, apa dia panggil dalam bahasa Inggeris. Nanti saya cek balik tengok. Dia guna satu ni ya, untuk menerangkan tentang teknik dia tu. Tak jumpa saya. Saya ada group. Saya ada group tu
Okey, tak apa. Okey, ni saya silap dia teknik shallow sebab dia letak benda tu dalam boiler yang panas pada suhu yang tertentu untuk matikan kuman. Mungkin ada yang goreng, ada yang panggang, pengasapan, smoke, rebus, tumis dan kukus. Jadi awak tengok sekarang banyak orang jual benda-benda tumis dan letak dalam botol kan. Dan mungkin sambal ikan bilis. Sambal ni Khairul Aming lah yang jadi yang berjaya, betul tak? Usahawan yang berjaya buat sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis Oh. Okey, contoh kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur dan kuih muih. Okey, penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah yang lain. Contohnya seperti roti guna yeast, kicap perap dia perap, kimchi pun perap, kicap dia perap, tak silap kacang soya. Kimchi awak tahu kobis kan? Siapa suka makan kimchi kat sini? Ada orang suka makan kimchi ke? Ada orang suka makan kimchi kat sini jadi orang Korea? Ada? Saya tak suka kobis. Okey, tempe. Tempe dibuat daripada kacang soya, yogurt. Yogurt dibuat daripada apa? Awak rasa? Susu, betul tak? Susu yang saya tak tahu macam mana dia buat yogurt. Dan okey, penapaian. Ni tapai. Tapai ni penapaian. Tapai tu dia letak yeast dalam tu. Dia letak yeast dalam ubi kayu. Okey, ubi kayu mungkin dia rebus dahulu, lepas tu dia letak yeast dalam tu. So dia akan jadi hasil dia berbeza sikit lah. Okey. Tersedap tapi sedap. Okey. Alright. Air, lagi satu cara untuk pemprosesan, mereka menggunakan air disingkirkan daripada makanan melalui penghidratan. Dikeringkan, penghidratan maksudnya pengeringan dengan cara mengontangkan seperti menjemur di bawah cahaya matahari, mengeringkan dengan nyalaan api atau asap dan mengeringkan di dalam ketuha. So awak tengok ikan kering. Ikan kering, sotong kering, udang kering, buah-buahan kering, bijirin kering, cendawan kering, susu tepung. Semuanya kita kata dihidratkan. Dihidratkan dinyahidratkan. Maknanya dikeluarkan cecair jadi kering lah. Cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih cecair untuk membunuh patogen. Ini awak tahulah kan. Ni panggil pempasturan cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih. Suhu mati semua kuman membunuh patogen, kemudian disejukkan dengan cepat. Contohnya susu segar dipanaskan pada suhu 63 darjah selama 30 minit atau pada suhu 72 darjah Celsius selama 15 minit dan kemudiannya disejukkan. Jus buah-buahan pun ada. Selain daripada tu disebut di sini pengetinan, maksud dalam tin. Makanan disimpan dalam tin yang telah disteril dan dipanaskan pada suhu yang tinggi melebihi 100 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya. Okey, saya baca dulu. Ini kan baru-baru ni saja ada sardin yang ditinkan ada mengandungi bakteria. Kena hati-hati sikit Tapi saya baca dalam banyak-banyak tu tak ada yang cap ayam. Kan ada kan sardin cap ayam kan? Sardin cap ayam memang sedap dan bermutu. Tapi ada banyak jenis sardin-sardin lain, jenama-jenama lain ataupun brand lain di luar so kena hati-hati. Sebab brand-brand yang saya tengok saya tak ingat brand apa di kerajaan telah memberi satu perintah untuk menarik balik. Ambil balik produk mereka. Tarik balik daripada rak-rak kerana mengandungi bahan yang ataupun mikroorganisma yang boleh membahayakan manusia lah. Boleh sakit lah. Sakit ke kalau silap air bulan boleh mati kan.
Saya pernah tengok ada satu kejadian ya, ini pelik lah. Roti yang kita makan, roti putih tu kan, naik kulat tau. Naik kulat, dan kulat ni kebetulan kulat tu agak berbahaya. So ada satu orang, ini orang yang kena ni adalah mungkin orang bukan kat Malaysia lah, saya tengok ya. Dia kehilangan bentuk wajah dia disebabkan oleh kulat tu. Awak bayangkan dia makan roti yang ada kulat, dan kulat tu dia makan wajah orang tu, jadi tak ada hidung, tak ada. Tu bahaya kan. Saya sampai sekarang bila saya tengok saya takut. Okay. Saya sangat takut tengok keadaan yang berlaku sebab kita tak tahu ya, kulat, benda mikroorganisma ni berbahaya kepada badan kita jugalah. Okey. Udara di dalam tin yang mengandungi makanan yang disterilkan itu dikeluarkan sebelum dipaterikan. Tin ini kemudian dipanaskan semula dan membunuh sebarang mikroorganisma yang masih ada dan sebelum disejukkan serta-merta. Maknanya dia dipanaskan 2 kali ya. Dipanaskan 2 kali dan disejukkan serta-merta. Contohnya daging, sup, kacang, ikan, buah-buahan, sos, susu dan sebagainya dalam tin. So awak kena hati-hati ya. Kena cari produk-produk yang bermutu lah, yang berkualiti ya, yang jenama yang dikenali ramai kebersihan dia lah. Okay, faham ya? Okay, selain daripada itu, dari segi pemakanan juga, makanan disimpan pada suhu kosong darjah Celsius ataupun lebih rendah supaya dapat tahan lebih lama. Contohnya, daging disejuk beku pada suhu antara negatif 18 Celsius hingga negatif 24. Pada suhu yang kurang daripada negatif 18 Celsius, tindakan enzim terhenti dan pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma terencat. Maksudnya kurang daripada negatif 18 darjah Celsius, bakteria kuman dia tak boleh hidup. Okay, dia mati. Okay, contohnya seperti makanan laut, daging, ayam semuanya kena simpan lah. Kena simpan banyaknya pemprosesan ini ya. Makanan yang didedahkan pada sinaran mengion seperti sinar gamma, sinar ultra ungu dan sinar X untuk membunuh mikroorganisma seperti bakteria, salmonella dan sebagainya. Maksudnya dia kenakan produk-produk makanan tu dengan sinar gamma, sinar ultra ungu, okey, apa dia panggil? Ultraviolet ataupun sinar X boleh membunuh beberapa bakteria seperti salmonella dan juga Campylobacter XP. Sinaran mengion dapat membunuh mikroorganisma dan serangga serta memperlahankan proses percambahan biji benih, pertunasan sayur-sayuran berubi dan pematangan buah-buahan. Dapat membunuh mikroorganisma dan serangga serta memperlahankan proses percambahan biji benih. Okey, contoh sayur-sayuran, bijirin dan buah-buahan. Dan akhir sekali untuk ini pemprosesan makanan kan. Okey, pembungkusan vacuum. Okey, pembungkusan vacuum ni selalu saya tengok bijirin, beras. Kau perasan tak beras kan? Dia sedut udara keluar dan dia terus apa? Dia terus seal benda tu tanpa udara kat dalam tu. Kecut, jadi kecut. Udara disingkirkan daripada bekas atau beg plastik yang digunakan untuk membungkus makanan. Ketiadaan udara dalam bungkusan dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma dalam bungkusan dan memberhentikan pengoksidaan makanan. Contoh, kacang, beras, durian dan sayur-sayuran. So saya rasa durian ni mungkin untuk ekspor kot. Betul tak? Untuk diekspor sedut. Okey, sebab sekarang ni kat luar negara kan orang suka makan durian kan. Seperti China dia suka makan durian. Bahan kimia yang digunakan dalam proses makanan dan impaknya terhadap kesihatan. Ini sangat bahaya ni. Saya rasa penting sangat ni kan. Kita ada 10 minit lagi kan? Ada 10 minit lagi. Okey, awak tengok ni. Aduh. Contohnya kan, mereka menggunakan bahan kimia yang disebut sebagai peluntur. Peluntur ni gunanya untuk melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Mungkin colour dia keperang-perangan. So dia nak suruh colour tu bersih, nampak dia bubuh peluntur. Lepas tu kita makan. Betul ke tak?
Kita makan peluntur awak tahu. Karbon diaktifkan semula jadi. Contoh bahan kimia yang dimasukkan ialah karbon diaktifkan semula jadi dan juga benzol peroksida. Ini adalah bahan buatan. Yang semula jadi tu karbon diaktifkan. Okey, contoh makanan yang menggunakan karbon diaktif, minyak kelapa sawit, gula tebu. Lepas tu benzol peroksida, peluntur ni, gula, beras putih, tepung, bihun. Sebab itulah saya pernah dengar sangat berbahaya untuk kesihatan kita yang makan. Ini gula putih ni sebenarnya colour dia keperangan. So bila dia nak jadikan benda ni putih dan berbiji-biji tu, nampak berkilat-kilat tu kan. Dia guna peluntur. Lepas tu kita makan dengan badan-badan kita masuk peluntur. Sebab tu saya pernah dengar tepung pun tak bagus. Tepung mereka masukkan peluntur untuk jadikan tepung tu berwarna putih. Ini semua kita makan ni, bihun, beras putih kan. Kesian kita kan tak tahu tu ramai kena penyakit tu sebab makanan ni diproses dengan cara macam ni. Pemanis, menjadikan makanan dan minuman lebih manis. So kalau awak tengok kat dalam supermarket tu, banyak saya tengok, almost semua sekali. Boleh dikatakan semua minuman kan. Kopi ke, jus ke dan sebagainya, semuanya mengandungi gula. Contoh bahan kimia yang mengandungi contoh bahan kimia adalah dia letak gula, gula melaka dan madu semula jadi. Contoh seperti kuih muih, kek dan minuman. Memanglah kuih muih, kek, minuman ni gula memang banyak. Ini yang buat setengah orang tu jadi sakit kan. Banyak orang sakit lah. Kecil-kecil tak sakit lagi. Masa kamu kanak-kanak ni tak kanak-kanak ataupun sedang remaja tak sakit lagi ya. Tapi jangan rasa pelik kalau mungkin awak pergi hospital boleh tengok budak-budak pun dah kena kencing manis, mungkin ada efek organ-organ dia contoh kan. Kita tak tahu, cuba pergi melawat kat hospital tengok kan. Okey, aspartam. Aspartam buatan, dia masuk dalam cordial minuman, jam. Aduh. Kita pun makan. Okey, sorbitol. Saya tak tahu apa sorbitol ni. Aspartam ini adalah bahan yang digunakan untuk menjadikan makanan tu manis. Okey. Sorbitol makanan untuk pesakit diabetes mellitus. Mungkin dia rasa manis sikit tapi mungkin safe, selamat untuk pesakit diabetes. Sebab pesakit diabetes kan dia tak boleh makan gula yang daripada karbon. Gula asal tu tak boleh Okay, so aspartam masuk dalam cordial, minuman dan jam. Aduh, kita makan semua. Jadi, itulah banyak yang kena kencing manis. Okay, lagi. Masuk antioksidan. Apa fungsi antioksidan? Memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak. Okay, mencegah warna buah dan sayur daripada bertukar menjadi perang. Nampak tu, dah letak dah bahan-bahan ni Asid ascorbic, vitamin C. Okay, tak apa. Tocopherol, vitamin E, okey. Hydrocyanisol, turbulin, pil vitamin, okey. Tocopherol dan vitamin E dimasukkan ke dalam margarine dan biskut. Asid ascorbic, vitamin C dalam minyak masak. Okey. Pengawet. Banyak pengawet ni. Pengawet itu saya kata pengawet ada setengah tu dia nak suruh tahan lama dia letak lebih garam. Ada tu dia nak suruh tahan lama letak lebih gula. Ataupun dia rendam dalam cuka. Ataupun ini natrium nitrate dan natrium nitrat dia guna seperti daging dan sausage. Okey, kita tengok garam, makanan laut dan sayur-sayuran. Okey. Gas semula jadi. Okey, kalau saya tak silap sayur-sayuran ni macam lobak lobak yang diperam dia rasa masin sikit tau lobak Okey, gula buah-buahan tu sebab manis. Cuka makanan di jeruk, natrium nitrate dan natrium nitrat, daging ataupun sausage dimasukkan ini. Asid benzoic buatan, jus buah-buahan dan sos tomato. Tengok pengawet semua ni nak suruh tahan lama asid boric untuk masuk dalam mi dan juga buah-buahan ikan.
sulfur dioxide dimasukkan dalam cordial buah-buahan. Semua kita makan, sebab itulah banyak penyakit dapat kan. Okay, pengimulsi ya. Guna untuk campuran mencampurkan jadi lebih gebu lah, macam tu lah lebih kurang kan. Cuba tengok cordial buah-buahan. Apa dia pemakanan yang digunakan macam aiskrim, coklat, mayonis, puding, yogurt dan keju. Semua tu nak suruh jadi gebu. Pengimulsi. Okay, mengimulsi bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air. Okay, mencampurkan antara lemak dan air, emulsi. Membaiki kehomogenan, kestabilan dan struktur makanan. Jadi lebih gebu tadilah. So dia letak lecithin, letak pectin, asid lemak seperti monoglyceride. Ni okey lah, kalau semula jadi tak apa. Takut yang buatan tu. Yang buatan tu kadang tak diletak bahan-bahan, mungkin bahan-bahan yang mungkin tak elok untuk badan kita. Dan juga ada penstabil, mencegah pemendapan butiran. Kita nak habis dah. Saya rasa kalau boleh biar habis. Ada 3 minit lagi. Penstabil, mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair. Membaiki struktur dan pemekatan makanan. Ni semula jadi ya. Kanji, gelatin, agar-agar dan gas akasia ya. Guna dalam sos cili, sos tomato, jelly, aiskrim, sup segera, jelly aiskrim, gula-gula dan sebagainya. Jelly banyak. Perisa ni. Mono. Ini yang disebut sebagai apa dia? MSG ni. Ajinomoto. Betul tak? Mononatrium glutamate ataupun MSG. Mi segera, kicap soya, keripik kentang. Banyaklah guna MSG ni. Ini guna perisa, gula, garam, cuka, pandan, vanila, bla 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 kan. Semula jadi semua dalam kek, kuih, kek dan aiskrim dan pewarna. Akhir sekali pewarna. Ni semua saya rasa semula jadi selain daripada inilah. Tatrazina, nama. Sunset yellow. Carmoisin. Letak dalam cordial. Tengok cordial lah. Saya pun tak tahu cordial ni kan original tak kalau dia kata cordial tu perasa mangga. Contoh kan, rasa mangga. Awak rasa original ke? Okey, kita tengok apa kesan yang tidak baik kepada kesihatan manusia. Peluntur menyebabkan kanser. Nampak? Peluntur menyebabkan kanser. Mengganggu sistem pencernaan manusia. Kan? Okey, kesan lagi. Kecacatan fetus di dalam kandungan ibu, merosakkan hati dan ginjal. Sebab tu kita kadang-kadang kita tak perasan tau. Tapi kita duk makan benda tu kan. Kalau kita belajar macam ni, kita akan jadi lebih apa? Lebih terbuka minda kita untuk lebih berhati-hati bila kita mengambil makanan lah. Okey, pemanis boleh menyebabkan kanser, kemandulan, keracunan makanan dan juga merosakkan hati dan ginjal. Pemanis ni gula lah, senang. Senang aja gula tu. Sebenarnya gula tu ada satu doktor sebut gula adalah racun. So kalau boleh seboleh-bolehnya cuba guna gula perang dan mungkin kurangkanlah penggunaan gula kek-kek yang manis-manis sangat, cuba kurangkan . Okey, antioksidan menyebabkan kanser dan keracunan makanan. Pengawet, kanser. Banyaknya. Tekanan darah tinggi, sakit jantung, keroncatan otak pada kanak-kanak, merosakkan hati dan ginjal. Banyak merosakkan hati dan ginjal dan kanser banyak Okey, perisa, diabetes mellitus. Ini semua perisa ni banyak gula lah. Tengok ni obesity. Sebab apa dia boleh gemuk? Sebab dia ada kandungan karbon yang tinggi. Merosakkan hati dan ginjal. Alergi, ruam, kegatalan kulit, kanser, diabetes. Semua gula, pemanis, gula, perisa, gula, pengawet, ada gula, peluntur, saya wallahualam. Pewarna, merencap pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal, ruam dan kegatalan kulit. Okay, so saya nak jawab soalan dengan awak, nampak macam tak sempat. So boleh tak awak jawab sendiri? Awak ada tak nota ni? Pelajar-pelajar semua, awak ada tak nota ni? Dapat tak nota ni 2 minggu lepas? Adelina, klorin. Klorin dia tak guna dalam makanan tapi dia guna dalam air. Untuk membersihkan air, dia guna klorin. Kan? Tapi itu bahaya kalau awak minum air yang tidak dimasak.
Kan awak terus minum air daripada pipe, itu bahaya. Okay, minum air terus daripada pipe tu bahayalah sebab ada mengandungi kandungan klorin untuk membersih air tu. So nak tak nak awak kena rebus dulu air tu. Biar gelegak dulu, sejuk baru makan. Jangan makan tengah gelegak, habislah awak. Okay, right. So untuk nak dapatkan nota ini, saya akan masukkan semula lepas ini ya. Nota ini dalam WhatsApp group. Okay. So mana yang tak sempat jawab tengok. Saya mengambil masa lebih kurang sebulan setengah untuk menghabiskan chapter ini ya. Sebab kita belajar benda ni 2 kali seminggu. Nampak tak? Kalau setiap minggu best lah saya boleh habiskan, tapi 2 kali seminggu. So cubalah para pelajar buat request minta tiap-tiap minggu kan supaya kita boleh habiskan cepat ya kita punya syllabus ini. Okey ya, lepas ni saya akan masukkan dalam WhatsApp group dan saya akan minta saya akan minta Encik Azman untuk masukkan dalam grup Telegram untuk tingkatan 5. Okey tak? Boleh? Setuju? Setuju semua? Okey, kalau tak ada dalam WhatsApp group, saya akan cuba minta dia orang masukkan dalam Telegram. Okey ya? Alright, so kita ada sikit lagi tapi sikit pun tak sempat lah nak ni ya. Saya rasa mungkin awak boleh baca sendiri untuk mempercepatkan proses. Oh ada lagi ha, soalan-soalan lagi ada kat sini ha. Oh banyak, okay. So saya tak tahulah boleh tak kita 2 minggu lagi kita habiskan ini ya. Okay, so hingga berjumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada para pelajar yang masih berada ataupun yang sudah menghadiri kelas ini. Okay, kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. InsyaAllah ya. Okay, selamat maju jaya semua. Jaga diri baik-baik. Jaga pemakanan. Alright. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum.